salam sejahtera. Kembali kita ke dalam Asas Sains Komputer tingkatan 3, bab 2, perwakilan data, bahagian yang kedua, menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Okey, mari kita masuk kaedah-kaedah cipher. Okey, kaedah-kaedah cipher. Yang pertama yang kita akan belajar, reverse cipher. Reverse cipher ialah satu kaedah cipher yang paling mudah. Hal ini demikian kerana kaedah ini menggunakan cara songsangan untuk menyulitkan mesej. Okey, yang kedua, kaedah cipher yang kedua ialah substitution cipher. Okey, dia ada dua dalam substitution cipher, iaitu scissor cipher, okey, dan pick pen cipher. Scissor cipher juga disebut sebagai shift cipher, iaitu cipher anjakan. Penyulitan teks biasa, plain text, dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad yang lain dalam susunan abjad, iaitu dengan menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Okey, yang kedua adalah pick pen cipher. Okey, pick pen cipher dikategorikan sebagai substitution cipher geometri yang mudah. Okey, kita masuk yang ketiga adalah transposition cipher. Transposition cipher mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Okey, ada dua dalam transposition cipher, iaitu columnar transposition dan rail fence cipher. Okey, mari kita tengok reverse cipher dahulu. Okey, reverse cipher ialah satu kaedah cipher yang paling mudah menggunakan cara songsangan untuk menyulitkan mesej. Okey, mari kita lihat jenis reverse cipher dan penerangan serta contohnya. Okey, di sini kita lihat songsangan dilakukan berdasarkan abjad A hingga Z. Okey, kita ada abjad A hingga Z di sini. A, B, C, D, E, F, G sampai Z, dan dia songsangkan, dia terbalikkan Z menjadi A, B. Okey, daripada Y menjadi B dan seterusnya sehingga kembali Z kepada A. Okey, yang pertama, mesej disulitkan dengan menggunakan abjad yang telah disongsangkan. Contoh, okey, contoh ini teks biasa, mesej sulit anda. Okey, dia terus tukar N, V, H, V, Q. Okey, N untuk M, okey, jadi N di sini. Kemudian V, okey, V untuk E. Okey, dia buat satu persatu. Kita tengok E jadi V, kemudian H, okey, H untuk S, okey, H untuk S, okey, H untuk S. Saya besarkan sikit. Okey, H untuk S dan V untuk E. Okey, V untuk E, message M E, okey, M E S E J. Okey, message M E S E J. Q adalah, okey, kita tengok di sini Q adalah J. Okey, nampak? Dia tukarkan satu huruf demi satu huruf. Ini adalah untuk songsangan berdasarkan abjad. Okey, songsangan berdasarkan abjad. Okey, kita tengok pula songsangan berdasarkan perkataan. Okey, yang kedua adalah songsangan berdasarkan perkataan. Okey, yang kedua ini perkataan, maksudnya dia akan sulitkan satu perkataan demi satu perkataan. Okey, bagaimana dia lakukan? Okey, M E S E J, message, dia terus terbalikkan perkataan. Okey, M ini akan pergi ke belakang. Okey, M ini akan ke belakang. Okey, M ini akan ke belakang. Nampak di sini. Kemudian E akan ke belakang sekali. Dan seterusnya S masih berada di tengah. S masih berada di tengah. Dan E juga berada di sini. Okey, dan J, okey, di sini ada J. J akan berada di sini. Kemudian dia pergi kepada perkataan yang kedua. Okey, kita lihat perkataan yang kedua. S akan pergi ke belakang sekali. Okey, S akan pergi ke belakang. U akan berada di sebelah S. Okey, kemudian seterusnya L di tengah-tengah.
I, dan seterusnya T di hadapan sekali. Okey, dia message by message. Okey. Jelas. Yang kedua, songsangan dilakukan berdasarkan perkataan. Yang ketiga, songsangan dilakukan berdasarkan keseluruhan message. Okey, keseluruhan message. Maksudnya M ini akan berada di belakang sekali. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, E akan berada di sebelah sini. E. S. Okey, S pula akan berada di tengah-tengah, di belakang. Dia akan bermula dengan belakang sekali. Kemudian E juga akan bermula dengan belakang sini. Kemudian J. Okey, J juga untuk melengkapkan perkataan yang pertama. Kemudian blok yang kedua. Okey, blok yang kedua dia juga letak di tengah-tengah. Kerana ada 3 saja. Okey, dia start dengan S di belakang sekali. Kemudian dia buat U, kemudian L, dan seterusnya. Okey, boleh faham tak? Bermakna perkataan yang terakhir sekali anda ini, A akan tukar ke di depan sekali, D, kemudian N, kemudian A. Seterusnya dia akan tulis T, I, L, S dan U sehingga kesemuanya selesai. Okey, sekarang kita masuk substitution cipher. Okey, ada dua, scissor cipher dan pick pen cipher. Okey, kita tengok scissor cipher dahulu. Okey, scissor cipher juga disebut sebagai shift cipher. Okey, cipher anjakan, penyulitan teks. Okey, plain text dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad yang lain dalam susunan abjad. Okey, dia ubah dalam susunan abjad, iaitu dengan menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Okey, menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Okey, bilangan anjakan ini dikenali sebagai kunci yang boleh diwakili dengan sebarang simbol. Okey, contohnya K5 bermaksud anjakan 5 tempat ke kanan dilakukan dalam pada senarai abjad. Di atas ini adalah text cipher. Ini adalah text cipher yang telah diberikan. Okey, kemudian di bawah ini adalah jadual. Okey, jadual yang kita kena sediakan, okey, untuk menyahsulitkan text cipher ini. Okey, kita kena cari kuncinya berapa. Okey, katakan kuncinya adalah 3. Okey, kita katakan kuncinya adalah 3. Kita tulis kuncinya adalah 3. Okey, bagaimana kita nak anjakkan huruf-huruf ini? Okey, bagaimana kita nak anjakkan untuk kita membaca teks cipher ini? Okey, kita kena anjakkan 1, 2, 3. Okey, kita kena anjakkan 1, 2, 3. Okey, 1, 2, sini dan 3. Okey, setelah kita anjakkan 3, di sini adalah huruf kita tadi. Okey, huruf pertama tadi. Okey, huruf pertama ialah, huruf pertama kita ialah A. Betul? Huruf pertama kita adalah A. Kita akan tulis di sini A. Okey, kita akan tulis di D sini. Okey, di kawasan D. Okey, di kawasan D ni, kotak D ni adalah A, B, C, D, D di sini, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, kemudian X di mana? Okey. Okey, X adalah di sini, X, Y dan Z. Okey, A, B, C di sini. Okey, kita bagi jelas sedikit. Okey, A di sini, B di sini, C di sini. Okey, dapat tengok?
Jadi kita akan baca kita punya kod ataupun teks cipher kita. Okey, kita akan baca teks cipher kita dan kita akan tulis. Okey, G. Kita tengok G. Okey, G adalah J, huruf J. Okey, G adalah huruf J. Okey, G adalah huruf J. Jadi kita tulis J. Dan R adalah huruf. Okey, kita tengok R. Okey, R adalah huruf U. R adalah huruf U. G, R, J. J, kita tengok J. J adalah M. Okey, J adalah M. Dan X adalah huruf A. Okey, X, kita cari M dulu. M adalah huruf P. X adalah huruf A. Jumpa AF. AF. A adalah huruf D. Okey, jumpa I adalah huruf. Jumpa di F. Okey, sekarang kita tengok F. F di sini, F adalah huruf I. F adalah huruf I. H adalah huruf K. X adalah huruf A. K adalah huruf N. Q adalah huruf T. Dan F adalah huruf I. Dan last sekali K adalah huruf N. Okey, ini adalah teks biasa yang telah nyah sulitkan. Teks biasa yang telah dinyah sulitkan. Okey, atas ini adalah teks cipher. Okey, atas adalah teks cipher, bawah adalah teks yang telah dinyah sulitkan. Okey, ini selesai kita punya scissor cipher dan saya akan masuk kepada pick pen cipher seterusnya. Okey, kita masuk pick pen cipher. Pick pen cipher dikategorikan sebagai substitution cipher geometri yang mudah. Setiap abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan seperti rajah yang ditunjukkan. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini. Okey, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Okey, dia tambah di sini. Okey, apa yang dia tambah di sini adalah titik. Okey, di sini dia tambah adalah titik ini. Kemudian J, K, L, M, ini anda kena lukis sendiri semasa di dalam peperiksaan. Okey, kemudian selepas R, S di atas, S, T, U, V, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey, dia tambah titik di sini. Okey, dia tambah titik untuk mendapatkan simbol yang mencukupi huruf abjad yang ada. Daripada ini dia hasilkan satu gambar rajah seperti. Okey, dia akan hasilkan gambar rajah seperti ini untuk mewakili simbol. Okey, simbolnya. Okey, mari kita lihat A. Okey, simbol bagi A adalah, okey, ini adalah A. Manakala T. Okey, T pula adalah simbol seperti ini. Okey, mari kita lihat di manakah A. A adalah di sini. Okey, kita boleh lihat di sini dia ambil. Okey, dia ambil yang ini menjadi A. Kemudian kita tengok T. Okey, mana T? T dia ambil yang sini. Okey, dia ambil yang ini menjadi T. Kemudian kita tengok Z. Okey, kita tengok Z pula. Okey, kita tengok Z. Z sama dengan, okey, Z sama dengan, okey, ini adalah simbol Z. Jelas setakat ni? Okey, kalau jelas cuba kita buat contoh saya. Okey, contoh yang mudah saya. Apakah dia punya simbol? Simbol dia, mari kita tengok S. Okey, S ini. Okey, ini adalah simbol S. Okey, S, A, Y. Di mana simbol Y? Okey, di sini simbol Y. S, A. Okey, Y, Y, A. Okey, ini adalah jawapannya. Teks biasa kepada teks cipher. Okey, teks biasa kepada teks cipher. Okey, teks biasa kepada teks cipher. Okey, jelas untuk pick pen cipher. Okey, kita ke transposition cipher. Okey, cipher ini mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Abjad-abjad yang terkandung dalam teks biasa adalah tetap. Ini bermaksud cipher ini melakukan perubahan terhadap kedudukan
abjad-abjad dalam teks sahaja. Perubahan yang berlaku ini dikenali sebagai pemutaran atau percampuran. Okey, scrambling. Penyulitan dan nyah sulit menggunakan transposition cipher ini memerlukan kunci. Okey, memerlukan penggunaan kunci. Okey, terdapat dua jenis transposition cipher, iaitu columnar transposition dan Riemann cipher. Lalu yang terkenal dan selalu masuk dalam exam adalah columnar transposition dan Riemann cipher, kerana yang dua-dua ini adalah cipher yang paling susah untuk difahami. Okey, ini adalah cipher yang paling susah dan selalu ditanya dalam peperiksaan. Okey, untuk soalan aras tinggi, kedua-dua transposition cipher ini selalu ditanya. Okey, kita lihat dulu columnar transposition. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti. Okey, yang pertama kita kenal pasti kata kunci yang ingin digunakan. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti kunci yang ingin digunakan. Contoh kunci yang kita akan gunakan adalah bola. Okey, contoh kita akan gunakan kunci bola. Okey, ini contoh kunci kita. Okey, selepas kita kenal pasti kunci kita kena buat jadual. Okey, saya tulis di sini, kita akan buat jadual. Okey, contoh kata kunci kita adalah bola. B-O-L-A. Okey, bola. Ini, bayangkan ini adalah jadual kita. Okey, ini contoh jadual kita. B-O-L-A. Okey, kita mula. Apa abjad yang dahulu, kita letakkan nombor dia dahulu. Okey, contoh. Okey, A ini adalah abjad yang pertama atau abjad yang kita akan susun first kali. Jadi A ini adalah nombor 1. Okey, A adalah nombor 1. Okey, kemudian B adalah nombor 2. Okey, B adalah nombor 2. L adalah nombor 3. Okey, sebab L dulu kemudian baru O. L, O. Okey, O jadi nombor 4. Okey, ini adalah jadual yang kita perlu hasilkan. Okey, langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua kita kena gunakan formula matematik. Okey, kita kena gunakan formula matematik untuk selesaikan masalah ini. Apakah formulanya? Okey, formulanya ialah bilangan baris. Untuk mencari bilangan baris, bilangan abjad dalam teks biasa bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Okey, mari kita lihat bilangan abjad dalam teks biasa. Okey, teks biasa ada berapa? Okey, ada 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, ada 25 abjad. 25 abjad. Bilangan abjad dalam kunci ada 4. Okey, ada 4 bilangan abjad dalam kunci. Okey, jadi 25 kita bahagikan dengan 4 akan dapat 6.25. 6.25 bersamaan dengan 7 baris. Okey, 7 baris. Okey, jelas di sini. Okey, ini adalah formula dia. Kita akan dapat 7 baris. Okey, langkah yang ketiga, kita kena buat jadual. Langkah yang ketiga, kita kena buat jadual. Okey, bagaimana kita nak hasilkan jadual? Okey, saya akan tunjukkan cara untuk menghasilkan jadual. Ini adalah kotak jadual yang saya hasilkan. Apa yang kita perlu isi? Okey, kita perlu isi. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah baris yang kita dapat melalui formula kita tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 baris ini. Apa yang kita perlu isi di dalam ini? Okey, yang pertama adalah kunci kita. Okey, kita lihat kunci kita tadi. Okey, kunci kita adalah bola. Betul, kunci kita adalah bola. Okey, ini adalah kunci yang kita perlu tulis. Okey, di ruangan ini. Okey, kita tulis dulu bola. B-O-L-A. Kemudian kita isikan nombornya 2431 2431. Okey, kemudian kita masukkan maklumat ini dalam kotak. Kita mula dengan M A K L M A T M E S Y U A A
Mesyuarat Akademik. Okey, siap. Okey, petak-petak kosong ni kita boleh tulis apa-apa abjad yang anda rasa anda suka. Okey. Okey, di sini saya akan tulis abjad. Okey. Ini adalah hasil yang telah kita masukkan di dalam jadual ini. Okey, kemudian kita kena transferkan setiap lajur ini kepada teks cipher. Okey, kita mula dengan lajur yang pertama. Okey, kita tengok di sini nombor yang pertama ni, nombor 1 adalah lajur yang pertama. Jadi kita kena tulis dia punya teks cipher di sini. L T Y A A I D. Okey, ini untuk lajur yang pertama, lajur 1. Okey, kita tengok yang kedua, lajur yang kedua. Okey, yang kedua ini adalah lajur yang kedua, lajur yang kedua. UTDK. Okey, ini adalah lajur yang kedua. Okey, lajur yang ketiga. Kita tengok lajur yang ketiga, yang L ni. Lajur yang ketiga kita tuliskan di sini KASR KMA sama dengan lajur yang ketiga. Dan lajur yang keempat adalah O, di bawah O ni AMEA AEB. Okey, sama dengan lajur yang keempat. Okey, seterusnya adalah pencantuman. Kita akan cantumkan kesemuanya dalam satu barisan. Bermaksud langkah yang seterusnya, okey, langkah yang seterusnya L T Y A I D, okey, M U T D K A R S KMA AMEAAEB. Okey, ini adalah teks cipher yang terhasil daripada gabungan, okey, gabungan 4 baris ini. Okey, gabungan 4 baris ini. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 menjadikan teks cipher. Okey, selesai teks cipher. Selesai untuk kita buat teks cipher ini. Bagaimana kita menghasilkan pada teks cipher? Okey, columnar transposition. Selesai untuk kita hasilkan teks cipher daripada columnar transposition. Sekarang bagaimana kita nak tukar teks cipher kepada teks biasa? Okey, langkah yang pertama kita kena bina jadual berdasarkan kunci yang telah diberikan. Okey, yang pertama adalah jadual berdasarkan kunci. Yang pertama adalah jadual berdasarkan kunci. Okey, kita lihat kunci ada 5 huruf. Maksudnya kita kena ada 5 kotak untuk kita buat jadual. Okey, saya telah sediakan 5 kotak untuk kunci tersebut. Mari kita isikan INTU. Okey, ini adalah pintunya. Kemudian mari kita lihat yang mana nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita isikan 3, 2, 1, 4 dan 5. Okey, ini adalah kunci yang kita telah selesaikan. Okey, ini adalah lajur yang pertama, lajur yang kedua, lajur yang ketiga dan lajur yang keempat serta lajur yang kelima yang kita akan isikan dalam jadual nanti. Okey, langkah yang kedua yang kita akan buat di sini. Okey, kita guna formula bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks cipher bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Okey, bilangan abjad dalam teks cipher ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bilangannya adalah 30. Jadi kita tulis di sini bilangannya adalah 30. Okey, bilangan abjad dalam kunci ada 5 huruf. Okey, bahagi dengan 5 kita akan dapat 6.
Okey, 6 baris yang kita perlu tambah pada kotak ini. Okey, kita sediakan 6 baris seperti ini. Okey, kotak yang 6 baris seperti ini dan kita isi mengikut kita punya kunci tadi. 5 kunci ini, pintu PINTU kita transfer ke atas ni, dan 3 2 1 4 5 kita transfer ke sini. Okey, sekarang kita masukkan text cipher ke dalam kotak yang kita sediakan di sini. Okey, first kali kita akan masukkan pintu. Okey, kemudian kita akan masukkan nombor kunci kita yang ini. Okey, ada pembetulan di sini. Okey, kita punya kunci adalah 31245. Okey, 31245 mengikut aturan atau urutan yang sebenar. Okey, kalau ikut abjad, ini adalah urutannya. Okey, sekarang kita masukkan nombor yang pertama di bawah, nombor 1 ni di sini. Okey, kita masukkan E, I. Okey, kita masukkan dulu. Ini adalah jawapannya, senarai pendek permain bola sepak. X itu kita abaikan. Okey, selesai untuk teknik ini. Okey, selesai untuk teknik ini. Okey, kita masuk real fan cipher, iaitu lebih dikenali sebagai zigzag cipher. Okey, abjad-abjad dalam teks biasanya ditulis semula mengikut susunan baris demi baris dan mengikut corak zigzag seperti pagar. Real fan cipher perlu dinyatakan kunci untuk penulisan dan nyah sulit berlaku. Nilai kunci akan merujuk kepada bilangan baris yang digunakan. Okey, berapa bilangan baris itu adalah nilai kuncinya. Okey, kita katakan kunci kita adalah 2. Ini adalah jadual yang kita akan masukkan teks yang kita akan sulitkan. Okey, teks yang saya ingin masukkan, saya SAYA suka SUKA. Okey, ini adalah contoh yang mudah yang saya akan tunjukkan. Kemudian apa yang kita akan buat, kita akan cantumkan teks ini menjadi okey, S Y S K A K A A U A S. Okey, ini adalah teks cipher. Teks cipher kita. Okey, untuk proses menyah sulit, apa yang kita perlukan ialah, okey, yang atas ni adalah proses penyulitan. Okey, yang ni adalah proses penyah sulitan. Okey, macam mana kita nak buat penyah sulitan? Okey, kita tanda dulu di sini. Kita buat 2 jadual, kunci dia ada 2. Okey, kita lihat di sini kunci ada 2, jadi ada 2 bahagian jadual. Kemudian kita tandakan tempat yang kita akan tulis perkataan itu. Okey, jangan tersilap tempat yang kita akan tulis. Okey, dia akan pergi macam ni. Okey, zigzag cipher. Okey, kemudian kita masukkan teks. Okey, teks yang disulitkan. Okey, teks yang disulitkan, jangan tengok yang atas. Okey, teks yang disulitkan. Okey, saya akan bawa ke tempat lain yang atas ini. Okey, teks yang disulitkan adalah ini. Kita tulis dengan pen oren untuk memudahkan kita lihat. Okey, S. Okey, sekarang kita akan tulis di cipher dia S Y S K A K A U A S. Okey, kita akan baca secara melintang macam ni. Okey, kita akan baca secara zigzag. Kita akan baca secara zigzag. Okey, macam ni. Kita akan tulis semula teks biasa. S A Y A S U K A. Saya suka A S K. Okey, A S K. Okey, ini adalah teks. Okey,
Okey, ini adalah teks biasa yang telah disulitkan daripada teks cipher di atas. Okey, mudah saja. Okey, sekarang kita masuk membandingkan kaedah cipher. Okey, membandingkan kaedah cipher, kita kena tengok. Okey, isu dia yang pertama ialah kita kena pilih kaedah yang terbaik. Okey, bagaimana kita nak tahu kaedah itu yang terbaik ataupun tidak? Okey, kita tengok kesesuaian penggunaannya. Okey, yang pertama kesesuaian penggunaannya. Kesesuaian penggunaan. Okey, macam mana kita nak tahu sesuai atau tidak sesuai? Okey, yang pertama, kompleks atau tidak. Okey, kompleks atau tidak. Okey, kompleks atau tidak. Okey, kita nak yang kompleks atau yang tidak. Okey, yang cipher yang senang, yang mudah atau tidak. Kita kena tengok penggunaannya. Okey, kalau teks yang sesamarakan, kita tidak perlu untuk menggunakan kaedah cipher yang terlalu kompleks. Yang kedua adalah tujuan cipher itu sendiri. Okey, tujuan kita nak guna cipher itu sendiri. Okey, sama ada cipher itu selamat atau tidak dihantar kepada penerima. Okey, boleh diceroboh atau tidak. Okey, dalam kata lain, kita telah mempelajari 3 jenis cipher. Kita pilih yang mana yang sesuai untuk kegunaan kita. Okey, sebab tujuan kita untuk memastikan mesej itu tidak dicerobohi. Okey, mari kita lihat perbandingan. Okey, mari kita lihat kaedah-kaedah cipher yang digunakan. Okey, contoh soalan. Okey, saya hendak kamu sulitkan perkataan minggu depan kita ada kelas ASK. Okey, teks cipher kita, teks biasa kita adalah minggu depan kita akan adakan kelas ASK. Okey, ini adalah teks cipher, teks biasa. Okey, saya nak kamu sulitkan teks ini mengikut kaedah yang sesuai. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok kaedah cipher yang pertama. Reverse cipher mudah digunakan. Okey, tidak menggunakan kunci, hanya dengan menyongsangkan. Okey, ini sesuai kerana dia mudah. Okey, yang pertama mudah dan cepat. Okey, mudah dan cepat. Okey, scissor cipher menggunakan kunci abjad-abjad digantikan dengan abjad-abjad lain. Okey, kaedah cuba jaya digunakan untuk meramal kata kunci. Okey, ini mudah dan cepat juga, tapi boleh dipecahkan dengan mudah. Okey, ini juga mudah dan cepat. Okey, yang ketiga, menggunakan kunci. Okey, abjad dalam teks biasanya digantikan dengan simbol yang lain. Okey, ini agak sukar, medium. Okey, sederhana. Kita kena tahu kunci dan simbol. Okey, menggunakan kunci iaitu baris, sukar diramal. Okey, ini sukar. Okey, lambat untuk sulitkan. Okey, dan kolumnar dia menggunakan kunci. Okey, dia ada kunci juga sukar diramal. Okey, ini paling security, paling selamat. Okey, paling selamat, lambat untuk dinyahkan. Okey, kita kembali kepada teks dia. Okey, teks ini minggu depan kita ada kelas ASK. Adakah teks ini penting? Okey, penting kepada pelajar-pelajar kita untuk mengetahuinya. Tetapi jika maklumat ini terlepas kepada orang lain, masih tidak menjadi masalah. Okey, masih tidak mengganggu sesiapa, masih juga tidak terlalu penting. Jadi kita kena pilih yang mana yang paling cepat dan yang paling mudah. Okey, yang mana yang paling cepat dan yang paling mudah, kerana mesej ini adalah mesej yang tidak kritikal. Okey, mesej yang tidak kritikal. Okey, mesej tidak kritikal.
Contoh mesej yang kritikal seperti kamu punya IC contoh. Okey, mesej kritikal. Okey, IC kamu, mungkin nombor akaun. Okey, nombor akaun. Okey, nombor pelajar. Benda-benda yang kritikal. Okey, ini R. Selesai. Untuk cara kita mencari pemilihan yang sesuai bagi teks, bagi cipher kita, bagi proses cipher kita, bagaimana kita nak pilih kaedah cipher yang sesuai dengan kita punya masalah. Okey, kita tengok yang pertama, keserasian penggunaan, kompleks atau tidak cipher itu, atau tujuan cipher itu sendiri. Okey, kita dalam pemilihan kita kena tengok adakah kita nak cepat, adakah kita nak mudah, adakah kita nak sukar atau lambat. Prosesnya, sulitnya bergantung kepada teks yang kita ada, mesej kita yang kita ada, sama ada kritikal ataupun tidak.